Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita meneruskan pembelajaran pada hari ini dalam Pendidikan Islam tahun 2 bidang sirah dengan tajuk Nabi Muhammad SAW, sahabat sejati. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran. Pertama, murid-murid dapat menerangkan maksud sahabat Nabi Muhammad SAW dengan betul. Kedua, murid-murid dapat menjelaskan contoh-contoh sahabat dalam kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak dan hamba dengan betul. Ketiga, murid-murid dapat menganalisis kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW bersahabat melalui kisah kehidupan baginda dengan bimbingan guru. Baiklah murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 109 hingga 112. Cuba perhatikan gambar yang dipaparkan ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari unit 3 Nabi Muhammad SAW, sahabat sejati. Pada hari ini, saya akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kawan-kawan, tahukah kamu maksud sahabat Nabi Muhammad SAW? Sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman dengan baginda serta mati di dalam Islam. Bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabatnya? Ya, betul tu. Rasulullah adalah sebaik-baik contoh sahabat yang sejati. Baginda seorang yang sangat merendah diri dan lebih mengutamakan sahabatnya. Baiklah, seterusnya kita lihat sahabat-sahabat Nabi yang terpilih, yang rapat, yang boleh kita jadikan contoh dalam kehidupan seharian kita. Kita mulakan dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Diberi gelaran As-Siddiq, sahabat terulung yang mula-mula memeluk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan peneman Nabi ketika berhijrah. Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. Seterusnya kita lihat pula Bilal bin Rabah yang merupakan muazzin Rasulullah SAW. Apakah yang dimaksudkan dengan muazzin? Muazzin bermaksud orang yang melaungkan azan. Bilal bin Rabah merupakan seorang hamba yang terawal memeluk Islam. Bilal bin Rabah telah diseksa, dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Bilal bin Rabah juga telah menyertai Perang Badar. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Seterusnya kita lihat Sumayyah bintu Khayyat, merupakan wanita pertama yang mati syahid. Ibu kepada Umar bin Yasir, beliau dan suaminya Yasir bin Amir telah dibunuh dengan kejam, diseksa dan dijemur di padang pasir.
Beliau telah meninggal dunia sebelum hijrah. Seterusnya, Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dan menantu kepada Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Beliau juga merupakan khalifah Islam yang keempat, panglima Islam yang sangat gagah, dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Baiklah, ada sebuah kisah yang menunjukkan betapa akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat yang boleh dijadikan contoh dan amalan dalam kehidupan kita seharian. Jom kita lihat kisah ringkas Nabi Muhammad ini bersama sahabatnya yang bernama Abu Hurairah. Pada suatu ketika, Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan telah mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah SAW juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah SAW meminum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Wah, indahnya, bagusnya Rasulullah SAW dalam bersahabat. Rasulullah SAW lebih mengutamakan para sahabatnya daripada dirinya sendiri. Baiklah anak-anak yang dikasihi, kesimpulan daripada kisah di atas, Nabi Muhammad SAW sangat memahami para sahabat baginda. Baginda juga sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Baginda juga suka mengutamakan para sahabat dan sangat merendah diri. Seterusnya, mari kita lihat pula akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat yang boleh kita jadikan contoh dan amalan dalam kehidupan kita seharian. Pertama, Nabi Muhammad SAW menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Jadi, saya hendaklah menziarahi sahabat ketika ditimpa bencana. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan sahabatnya yang bernama Sayyiduna Salman Al-Farisi. Jadi, saya perlu melazimi membantu rakan-rakan yang dalam kesusahan. Yang ketiga, Sayyiduna Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sepatutnya ataupun mesti memanggil rakan-rakan dengan panggilan yang baik. Yang keempat, sahabat Nabi yang bernama Al-Hubab bin Al-Munzir menasihati Nabi Muhammad SAW di dalam perang Badar agar menukar tapak perkhemahan. Jadi saya mestilah bersedia menerima teguran dan nasihat daripada kawan-kawan. Baiklah, itu adalah contoh-contoh akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat. Jadi, kita amalkan segala akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita seharian. Baiklah, sebagai latihan bertulis pada hari ini, sila rujuk buku aktiviti muka surat 109 iaitu unit 3 Nabi Muhammad SAW sahabat sejati. Lengkapkan takrif sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada pilihan jawapan yang diberikan iaitu mati, bertemu dan beriman. Baik, bagi pilihan jawapan beriman telah diisi di tempat yang kosong. Jadi ada dua pilihan jawapan iaitu mati dan bertemu. Baik, kita akan baca bersama-sama.
Maksud sahabat Nabi Muhammad SAW ialah seseorang yang beriman dan tempat kosong itu ialah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW serta mati di dalam Islam. Bagus. Baik, kita akan teruskan dengan latihan di bawah. Okey, contoh-contoh sahabat Nabi Muhammad SAW berdasarkan kepada kategori lelaki, perempuan, hamba dan kanak-kanak. Ada 4 pilihan jawapan yang perlu kamu pilih untuk diisi di tempat kosong, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Sumayyah binti Khiyab, Bilal bin Rabah dan Ali bin Abi Talib. Baik, bagi kategori lelaki, apakah jawapannya? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Bagi kategori perempuan, Sumayyah binti Khiyab. Manakala bagi hamba pula ialah Bilal bin Rabah dan juga kanak-kanak ialah Ali bin Abi Talib. Itu adalah di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, seterusnya latihan bertulis buku aktiviti muka surat 110. Okey, kelaskan. Baik, kita perhatikan yang pertama huruf alif mewakili Abu Bakar As-Siddiq, huruf sin mewakili Sumayyah binti Khiyab, huruf ain mewakili Ali bin Abi Talib dan huruf ba mewakili Bilal bin Rabah. Baik, telah diberikan contoh di sini iaitu huruf alif digelar As-Siddiq iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita lihat bagi ayat yang seterusnya iaitu wanita pertama yang mati syahid. Sin mewakili nama Sumayyah binti Khiyab. Okey, tulis huruf sin sahaja di ruangan yang kosong. Baik, seterusnya sepupu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Talib. Dibunuh kafir Quraisy, Sumayyah binti Khiyab, sin. Okey, seterusnya peneman Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah. Okey, siapa peneman Nabi? Iaitu huruf alif Abu Bakar As-Siddiq. Okay, seterusnya diletak batu atas dadanya. Okay, siapakah itu? Huruf ba iaitu Bilal bin Rabah. Baik, seterusnya muazzin Nabi Muhammad SAW. Okay, huruf ba iaitu Bilal bin Rabah. Dan yang terakhir sekali khalifah Islam yang keempat, siapakah mewakili huruf ain iaitu Ali bin Abi Talib. Baik, lengkapkan tempat kosong itu dengan huruf-huruf yang betul. Seterusnya, rujuk latihan bertulis buku aktiviti muka surat 111. Okay, arahannya ialah pilih dan tulis jawapan yang betul. Contoh, Sayyiduna Abu Bakar digelar dengan gelaran Al-Amin atau As-Siddiq. Jawapannya ialah As-Siddiq. Okay, tulis di tempat kosong. Baik, kita lihat soalan yang pertama. Sumayyah bersama siapa dibunuh oleh kafir Quraisy? Okey, adakah anaknya ataupun suaminya? Okey, jawapan yang tepat ialah suaminya. Okey, tulis perkataan suaminya di tempat kosong. Seterusnya, nombor 2, Sayyiduna Ali ialah apa kepada Rasulullah SAW? Menantu ataupun hamba? Okay, jawapan yang tepat ialah menantu. Okay, tulis perkataan menantu di tempat kosong. Seterusnya nombor 3, Bilal telah dijemur di padang pasir ataupun bukit Uhud.
Okey, jawapannya ialah pasir. Okay, ejaan pasir, pa alif pa, sin ya ro sir, pasir. Lengkapkan di tempat kosong. Seterusnya yang keempat, Khalifah Islam yang apa ialah Sayyiduna Abu Bakar. Yang pertama ataupun yang keempat. Okey, betul. Jawapannya ialah pertama. Okey, lengkapkan tempat kosong dengan perkataan pertama. Okey. Seterusnya, mari kita lihat latihan bertulis buku aktiviti muka surat 112. Arahannya ialah pilih dan tulis jawapan yang betul. Baik, ada pilihan jawapan di sini iaitu Abu Hurairah, bersyukur, prihatin, utamakan, merendah diri. Baik, berdasarkan kepada teka silang kata ini, apa yang perlu kamu lakukan ialah dengan menjawab soalan secara melintang dan juga secara menegak. Okey, jawapan yang telah dipilih dengan betul perlu dilengkapkan pada teka silang kata di atas. Baik, kita lihat dahulu kepada soalan di bahagian menegak iaitu soalan yang pertama. Nabi sangat apa terhadap para sahabat? Nabi sangat apa terhadap para sahabat? Baik, jawapannya ialah prihatin. Baik, lengkapkan teka silang kata di atas dengan huruf-huruf bagi ejaan prihatin. Pa, ro, ya, ha, alif, ta, ya, nun. Prihatin. Baik, bagi soalan menegak yang kedua, sikap apa ialah akhlak Nabi Muhammad SAW? Baik, sikap merendah diri. Okey, lengkapkan teka silang kata nombor 2 menegak dengan huruf ejaan merendah diri. Mim, ro, nun, dal, ha, merendah diri, dalia, roya, diri, merendah diri. Seterusnya bagi soalan menegak ketiga, baginda sentiasa apa para sahabat? Utamakan. Okey, ejaan bagi utamakan, alif, waw, ta, alif, mim, alif, kaf, nun. Utamakan. Lengkapkan bagi menegak nombor 3. Seterusnya kita lihat kepada soalan melintang nombor 4. Sahabat yang dijemput oleh Nabi Muhammad SAW ke rumah baginda. Jawapan yang tepat ialah Abu Hurairah. Ejaan bagi Abu Hurairah ialah alif, ba, waw, ha, ro, ya, ro dan ha. Baik, seterusnya kita pergi kepada latihan bertulis buku aktiviti muka surat 114. Pilih dan tulis jawapan yang betul, bincang dan lengkapkan. Okey, kita telah bincang sebentar tadi di dalam kelas. Okey, kita perhatikan jawapan yang tepat di mana Nabi Muhammad seorang sahabat yang sejati. Akhlak baginda perlu dicontohi. Perkara yang perlu saya lakukan sekiranya rakan saya sakit. Yang pertama tu sakit, apa yang perlu saya lakukan ialah menziarahi rakan saya. Betul. Okey, yang kedua, mengalami kesusahan. Apa yang perlu kita lakukan apabila rakan kita mengalami kesusahan? Membantu rakan saya. Betul. Tepat sekali jawapannya. Okey, yang ketiga, tidak membuat kerja sekolah. Jadi kita hendaklah menasihati rakan saya. Okey, yang keempat, memanggil rakan yang lain dengan panggilan yang tidak baik.
apa yang perlu dilakukan ialah menasihati mereka supaya menggunakan panggilan yang baik, bagus. Okey, yang kelima, diejek rakan yang lain. Hendaklah kita menasihati mereka. Baik, begitulah tadi pelajaran kita pada hari ini, iaitu Nabi Muhammad SAW sahabat sejati. Jadi marilah kita menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik contoh dalam bersahabat. Adab bersahabat perlulah dihayati dalam kehidupan. Baik, untuk itu sahaja pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada lain masa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.